Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santai petang bersama saya di tepi laut yang sangat indah pada hari ini. Saya nak kongsi satu topik yang selalu kita sebut dalam doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita mendoakan dalam kehidupan kita supaya dikurniakan keturunan yang baik, dikurniakan zuriat yang baik yang menjadi penyejuk kepada mata hati kita. Bila kita tengok, kita rasa sejuk ya. Sebab apa? Mereka itu menjadi aset yang menenangkan kita di dunia dan juga di akhirat. Anak-anak yang baik ini adalah satu anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada usaha kita, doa kita, tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai ibu bapa, menjadi tanggungjawab kepada ibu bapa untuk menghantar anak-anak belajar agama. Supaya anak-anak ini mengenali Tuhan mereka, mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok laut yang terbentang luas ini, siapa yang ciptakan? Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bawa anak-anak mai ke pantai supaya mereka lihat Allah yang ciptakan laut yang tidak bertebing ini. Laut yang begitu luas, kita nak tengok tak nampak tebing. Air yang tak pernah kering. Subhanallah. Bukan anak-anak muda yang duduk tepi pantai, duduk dengan berpacaran, melakukan dosa kepada Allah. Mereka melihat kebesaran Allah, tetapi dalam masa yang sama melakukan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya di malam-malam sambutan yang besar dalam negara kita, antaranya malam kemerdekaan. Malam merdeka bukan merdeka bebas untuk melakukan dosa kepada Allah. Sepatutnya kita merdekakan diri kita dengan setiap hari yang kita lalui tanpa sebarang dosa yang ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan sudah pasti manusia itu berdosa, maka kita hapuskan dosa kita itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, anak yang soleh ini kata Nabi SAW, idza matal insan inqata'a amaluhu illa min salas. Bila mati anak Adam ni, terputus semua amalan kecuali 3. Antara yang Nabi SAW sebut, awwaladin salihin yad'u lahu, atau anak soleh yang mendoakan kesejahteraan kepada kedua ibu bapanya yang telah pergi bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti di akhirat, tuan-tuan tahu tak, anak-anak yang kita hantar pergi sekolah, hari ni pergi sekolah kena pakai mask. Hari ni pergi sekolah kena pastikan anak kita tu tangannya sentiasa dipakai pembasmi kuman. Berlakunya penjarakan, kita kena masak di rumah. Kita kena pastikan anak kita di sekolah tidak ada jangkitan, mematuhi SOP yang ditetapkan supaya kita terbebas daripada wabak yang sedang melanda dunia pada ketika ini. Kesusahan kita itu, tuan-tuan dan puan sekalian, akan terbalas dengan anak yang soleh yang sentiasa mendoakan kita. Bila kita mati, kita dapat pencen daripada anak-anak kita. Satu hari kata Nabi SAW, inna rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Sesungguhnya seorang lelaki itu akan diangkat darjatnya di dalam syurga kelak. Allahu Akbar. Macam mana kita diangkat darjat? Kita orang kampung ya. Kita orang kampung, orang susah, musim PKP, duit kita terputus bekalan, makan kita tak macam makanan orang lain, tapi akan diangkat darjat tinggi dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu orang ni rasa heran dan dia bertanya, "Anna hadza? Mai mana ni banyak-banyak sangat ni? Banyak sangat pahala ni mai dari mana?" Kata Nabi SAW, fayuqalu lahu, dikatakan kepadanya, fayuqalu, dikatakan kepada orang yang dimasukkan ke dalam syurga ini, bistighfari waladika laka. Subhanallah. Kamu diangkat darjat oleh Allah ke dalam syurga, diangkat darjat ketika kamu berada di syurga ini dengan istighfar anak kamu kepada kamu. Subhanallah, tuan-tuan, kesusahan kita, didik anak kita siang dan malam, habis RM2 kita. Bayar yuran, beli ni, hantar pergi tuition, bagi kawan dengan orang baik. Kita doa siang malam. Kesusahan ini kadang berenggang dengan anak-anak. Anak duduk asrama, musim Covid tak boleh balik, tak boleh bertemu dengan anak-anak. Nak ziarah pun tak boleh. Allah Ta'ala gantikan dengan pahala yang besar. Mudah-mudahan anak yang saleh ini memberikan impak yang sangat bahagia kepada kita di akhirat kelak. InsyaAllah, sepenuh bulan kemerdekaan ini, pastikan anak kita malam merdeka, mereka di atas tikar sejadah, mereka berdoa kepada Allah supaya kemerdekaan dikekalkan. Bukan di jalan raya, bukan berfoya-foya, bukan dengan rakan mengambil benda-benda yang haram, meminum benda-benda yang haram dan melakukan dosa yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, supaya Malaysia ini bebas daripada maksiat, bebas daripada COVID-19 dan sebarang bentuk wabak dan penyakit hati yang ada dalam diri kita dan masyarakat kita. Petang ini saja ya, seronok-seronok bersantai di tepi laut dengan anak-anak, sementara nak tunggu kuliah maghrib pada malam ni. Wallahu alam. Jumpa lagi. Terima kasih kerana tuan-tuan subscribe YouTube saya, Ustaz Aswad Nasrun. Wallahu alam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.